Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review balik cara-cara untuk kita tetapkan EBRP dan ERPH bagi Sekolah Kebangsaan Bandar Putra. Jadi macam yang kita telah terangkan hari itu, kita akan menggunakan ID D5 dan Google Drive serta Google Classroom. Jadi kalau cikgu-cikgu menggunakan email persendirian, sila log masuk menggunakan ID D5 MOE. Baik, buka Google Drive dan kita akan buat satu folder yang utama dahulu, iaitu folder EBRP 2023. Kalau cikgu-cikgu tak tahu nak buat folder, tengok sebelah kiri atas ada perkataan new, simbol tambah, klik, tekan new folder, kemudian typekan EBRP 2023 dan tekan create. Okey, kemudian dalam folder EBRP, bila kita dah buat, kita klik folder tu dan kita akan buat 4 lagi folder di dalam folder EBRP 2023. Gunakan cara yang sama, tekan new, klik new folder dan typekan nama satu persatu. Yang pertama DSKP, yang kedua ERPH 2023, yang ketiga profile, yang keempat RPT. Keempat-empat folder ini di dalam EBRP 2023. Jadi folder utama kita tadi namanya EBRP 2023. Kita klik dan kita create 4 lagi folders. Yang pertama DSKP, yang kedua ERPH, yang ketiga profile, yang keempat RPT. Okey, folder BSKP ini cikgu-cikgu hanya perlu isi dengan DSKP yang cikgu-cikgu sedia ada. Sama ada cikgu muat turun dari mana-mana, BPK ke. Kemudian folder yang seterusnya, folder RPT pun sama, cikgu-cikgu upload sendiri RPT yang cikgu-cikgu telah sedia ada. Sama ada cikgu-cikgu dapat daripada panitia ataupun ketua panitia. Kemudian folder yang ketiga, folder profile. Folder profile ini semua kontennya telah saya berikan dalam zip folder dalam Telegram hari itu. So cikgu-cikgu download dan upload semula di dalam Google Drive ini dalam folder profile. Di dalam folder profile ini terdapat semua bahan ini. Tidak perlu buat apa-apa kecuali copy of maklumat peribadi. Cikgu-cikgu boleh edit dahulu menggunakan Word ataupun upload dan edit menggunakan Google Docs. Okay, so boleh tukar gambar sendiri, tukar nama dan semua maklumat yang berkaitan. Boleh juga buat design sendiri kalau ada masa. Kalau tak ada, boleh gunakan dulu yang ini dan edit sahaja. Kemudian jangan lupa muat naik juga jadual waktu persendirian dalam folder profile dan juga jadual waktu kelas kalau cikgu memegang kelas dalam folder profile. Okey, kemudian settle bahagian profile, kita akan lihat folder yang terakhir, folder ERPH 2023. Dalam folder ERPH ini kita akan letakkan file ERPH. Dekat mana nak dapatkan file ni? File ini juga telah saya lampirkan dalam Telegram hari itu. So bila cikgu klik sahaja file ERPH, dia akan masuk ke dalam cikgu punya Google Drive secara automatik. Dekat mana nak cari? Dekat bahagian ini, Share with me. Okay, tapi dengan syarat cikgu kena klik dulu pautan dalam Telegram tu. Dia akan keluar macam ni. Okay, bila cikgu buka Google Drive, dia akan ada dalam bahagian Share with me. File itu jadi macam ni. Klik kanan, make a copy. Shared by SK Bandar Putra. Okay, kalau ada file ini, maka betul lah cikgu telah berjaya membuka file tersebut. Walau bagaimanapun, file ini tidak boleh diedit kerana file ini diuruskan oleh admin SK Bandar Putra. Cikgu-cikgu hanya boleh ikut arahan, klik kanan, make a copy. So apa kita kena buat sekarang? Kita nak klik kanan dan make a copy. Klik kanan, make a copy. Kemudian kalau bila kita berjaya copy, dia akan keluar dekat My Drive. So bila cikgu buka My Drive, dia akan keluar file seperti ini, copy of. Klik kanan, copy of ini menunjukkan kita telah berjaya membuat salinan
file ERPH tadi. Okay, sekarang file ERPH yang kita telah copy ini, salinannya kita nak masukkan ke dalam folder ERPH. Macam mana caranya? Kita klik kanan lagi sekali tetapi dekat file yang baru ni, dan kita pilih move to. Bila pilih move to, kita pilih my drive, kita cari balik file eBRP dan kita pilih pula file folder ERPH dan tekan move here. Okay. Bila kita telah move, kita boleh buka folder eBRP, buka folder ERPH, dan file tadi sudah ada dalam folder ERPH. Kita ada dua cara. Yang pertama, cikgu boleh copy dulu. Kita akan jadikan file ini sebagai master copy kita. Jadi kita boleh copy dulu dan rename jadi M1 nama kita, atau kita boleh edit dulu dan copy. Okay, kita pulang pada cara cikgu masing-masing. Sekarang saya nak tengok sekarang saya nak tunjukkan cara nak edit apa yang kita perlu buat. Okay. Macam yang cikgu lihat sekarang, ini adalah contoh, dan kita boleh edit menjadikan file ini sebagai kita punya sendiri. Sekarang kita ada gambar ini kita boleh delete. Kita klik dekat file ini dan tekan backspace atau delete, dan gambar itu sudah hilang. Kemudian nak masukkan gambar kita sendiri, kita pilih insert image in cell, pilih upload kalau ada dalam komputer, atau kita boleh pilih daripada Google Drive dan pilih. Kemudian kita boleh, setelah kita masukkan gambar kita pilih nama ini dan kita edit menjadi nama kita sendiri. Baik, bahagian ini dipanggil bahagian menu, iaitu di mana kita menetapkan jadual waktu kita untuk seminggu. Okay, macam cikgu lihat sekarang di bawah lencana sekolah ini, M1 menunjukkan minggu pertama, hari Ahad, tarikh 19 hari bulan 3. Jadi tarikh ini telah ditetapkan secara automatik untuk minggu pertama sahaja. Pada hari Ahad 19 hari bulan 3, kemudian Isnin 20 sehingga hari Khamis 23 hari bulan 3. Baik, untuk minggu kedua nanti, untuk minggu pertama tak perlu tukar apa-apa, tapi untuk minggu kedua nanti, cikgu perlu klik kotak biru ini, tarikh ini, dan pilih tarikh yang betul, iaitu 26 hari bulan 3. Dan secara automatik, M1 tadi akan bertukar menjadi M2 yang bermaksud minggu 2. Tarikh hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis akan bertukar secara automatik juga. Okay, sekarang kita patah balik ke minggu pertama, iaitu 19 hari bulan. Baik, kolom pertama ni hari Ahad, kita tetapkan jadual hari Ahad mengikut jadual waktu masing-masing. Sebagai contoh, waktu pertama saya satu aspirasi. Kemudian mula pada pukul berapa sampai pukul berapa, hanya perlu klik drop down sahaja dan pilih masa yang berkaitan. Kalau 1 masa, 2 masa, 3 masa, ikut sahaja. Dan juga subjek yang saya ajar boleh pilih. Semua subjek ada. Dan juga darjah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Begitu juga dengan hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Ikut saja jadual waktu yang telah cikgu dapat. Kemudian kita tengok tab di bawah, selepas menu ada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu kalau ada kelas ganti, dan juga nama murid. Kalau cikgu klik nama murid ini, kita akan lihat ada semua nama kelas yang terdapat di SK Bandar Putra, sekolah pagi dan sekolah petang. Jadi apa cikgu kena buat adalah masukkan nama murid-murid cikgu mengikut kelas yang cikgu ajar sahaja. Kelas yang tidak berkaitan tak perlu diusik lah, kerana nama-nama ini akan keluar secara automatik di dalam RPH cikgu mengikut kelas yang kita telah pilih. Okay, sekarang kita lihat RPH pada hari Ahad. RPH ini telah ditetapkan secara automatik mengikut jadual waktu yang kita telah setting di bahagian menu tadi. Sebagai contoh, nama di atas sudah ada secara automatik, tarikh sudah ada secara automatik, hari sudah ada, minggu sudah ada.
kelas sudah ada, masa pun sudah ada. Bahagian ini adalah bahagian kehadiran. Boleh pilih ikut subjek juga kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, atau kita ada cuti rehat khas, boleh pilih, atau tidak dapat dijalankan kerana, boleh pilih mengikut keperluan cikgu pada hari tersebut. Kemudian RPH ini akan berubah mengikut subjek yang cikgu ajar. Sebagai contoh, tadi saya telah setting bahasa Inggeris, jadi saya boleh pilih tema mengikut subjek bahasa Inggeris. Kalau cikgu buat bahasa Melayu, dia akan ikut tema bahasa Melayu. Okay. So pilihlah apa yang berkaitan, hanya perlu klik drop down dan pilih skill, learning standard, learning objective. Kalau tak ada, cikgu boleh type. Okay, kemudian aktiviti, bahagian aktiviti ni cikgu boleh copy and paste daripada RPH yang cikgu telah sedia ada. Mungkin cikgu sudah ada soft copy, cikgu hanya perlu copy sahaja ke dalam RPH ini. Yang lain-lain macam yang kita boleh klik drop down tu, hanya cikgu klik je, klik sampai bahagian reflection dan impact pun boleh klik saja nombor-nombor ini. Kalau tak ada, boleh tekan dan type sendiri. RPH yang kedua pun sama, tadi saya buat bahasanya music, so kita akan lihat template ni berubah mengikut subjek pendidikan music. Kalau tak ada, cikgu klik je drop down yang bawah-bawah dia. Sama juga, klik dan juga type bahagian activity sampai cukup RPH cikgu untuk hari Ahad. Kemudian sama juga dengan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Macam saya cakap tadi, nama murid akan keluar secara automatik di sini. Yang ini bukan saya type, tapi ini dia tarik daripada tab nama murid itu tadi. Dan kita boleh letakkan TP berapa kalau kita ada buat pentaksiran pada hari tersebut. Okay, kemudian tak perlu save kerana semua ini telah disimpan secara automatik, save secara automatik sebab dia dalam cloud. Okay, kemudian bila dah settle semua dan kita nak hantar RPH ke dalam Google Classroom masing-masing, pastikan cikgu-cikgu copy dulu file tadi dan tukar nama ke minggu yang kedua. Sebab apa? Kalau cikgu telah hantar file tadi dalam Google Classroom, maka cikgu tidak boleh edit lagi file tersebut kerana ianya sudah dihantar. So untuk langkah keselamatan, copy dulu dan tukar nama menjadi minggu yang seterusnya. Nanti cikgu tinggal edit je yang itu untuk minggu yang seterusnya dan berterusan, maksudnya sampai ke hujung tahun. Edit, dah siap edit, sebelum hantar make a copy dulu, baru hantar file asal. Okay, that's all. Assalamualaikum.